Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. InsyaAllah mari sama-sama kita mulakan pembelajaran kita pada video kali ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kemudian mari sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kemudian mari sama-sama juga kita menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada barisan guru-guru kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan untuk Ustaz buat lagi video pembelajaran, khususnya pada hari ini. Pada video kali ini insya-Allah penerangan berkaitan dengan penerangan dan penulisan berkaitan dengan huruf hamzah, huruf hamzah. Okey, pelajar-pelajar semua bagaimana? Semua sihat, semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sihat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ni dah hampir masuk kepada musim cuti sekolah, ya. Mudah-mudahan semuanya dapat bercuti dengan baik, ya, dan kemudian dapat menjaga diri sendiri, ya. Kena ingat kita sekarang tengah masih lagi dalam musim Covid, ya. Musim PKP, virus Covid masih lagi berada di mana-mana. Jadi berhati-hatilah, ya, berhati-hati, ya, semua pelajar-pelajar. Mudah-mudahan semuanya dapat kembali ke sekolah nanti dalam keadaan yang sihat, ya, insya-Allah. Macam mana pelajar-pelajar semua dah sembahyang ke belum? Ya, dah solat ke belum? Bagi murid-murid yang belum solat lagi, ya, yang belum sembahyang dah masuk waktu tu, belum solat lagi, pergilah sembahyang dulu, ya, pergi sembahyang dulu, ambil air sembahyang, pergi solat dulu, ya, kemudian baru sambung lagi belajar, ya. Pelajar-pelajar yang belum selawat pada hari ini, mari kita sama-sama selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana kita hendak memuliakan, kerana kita nak memuliakan Nabi, ya. Jangan lupa juga pelajar-pelajar setiap hari mendoakan kedua ibu bapa kita, ya, mendoakan guru-guru kita, hadiahkan surah Al-Fatihah, ya, insya-Allah. Semoga semua murid-murid dapat, semua murid-murid dan pelajar-pelajar semua dalam keadaan tergolong dalam pelajar-pelajar yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah, ya, insya-Allah. Dan Ustaz juga sentiasa mendoakan semua murid-murid, ya, semoga murid-murid dan semua pelajar-pelajar dalam keadaan yang sentiasa sihat, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di umur yang panjang, ya. Kita akan berjumpa lagi dalam sekolah, ya, tahun depan, ya, insya-Allah, ya. Semoga semua dalam keadaan yang sihat, ya, selamat, jauh daripada terkena virus Covid ni, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada barisan ibu bapa yang berada di rumah,
yang tidak jemu-jemu memberi sokongan khususnya terhadap pengajaran dan pembelajaran seni khot ini ya. Walaupun pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran seni khot ini dia bukanlah pelajaran ataupun subjek teras. Dia adalah subjek yang bukan teras ya. Dia adalah subjek seni. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang berusaha untuk berkongsikan video pembelajaran ini kepada anak masing-masing, untuk anak-anak masing-masing tonton ya, pelajar-pelajar semua dapat tengok. Alhamdulillah ya, pembelajaran ini menggantikan pembelajaran di dalam kelas ya. Jadi ustaz ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sanggup berkorban masa untuk anak-anak semua muat naik mata pelajaran, muat naik latihan-latihan anak masing-masing ke dalam Google Classroom. Kemudian mendownload video, mungkin ada yang mendownload video dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak pada barisan ibu bapa. Semoga semuanya dapat manfaat, semuanya dapat ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, kepada guru-guru khot juga saya ucapkan terima kasih yang mungkin ada yang menonton video saya sampai ke video pada hari ini ya, pada huruf hamzah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua guru-guru khot yang sentiasa menyokong dengan pembikinan video ini. Seterusnya saya juga mohon maaf kepada semua guru-guru khot jika ada terdapat kekurangan ataupun ada kesilapan daripada segi penerangan saya mohon maaf banyak-banyak. Dan apa yang saya harapkan, video pembelajaran ini dapat dimanfaatkan dapat dimanfaatkan kepada anak murid masing-masing. Seterusnya dapat membantulah sedikit sebanyak guru-guru khot untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran seni khot waktu musim PKP ni ya. Sebab kita pun tak tahu tahun depan macam mana, sama ada disambung lagi ke cuti ke ataupun belajar macam biasa pun kita tak tahu lagi tahun depan. Jadi diharap video ini sedikit sebanyak dapat membantulah ya, dapat membantu guru-guru dalam mengajar pelajaran seni khot ya, insya-Allah. Baik, huruf yang kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah Ustaz akan terangkan satu je huruf hari ini. Ini video pada kali ini kita akan terangkan ya, Ustaz akan terangkan satu saja, iaitu huruf hamzah ya, huruf hamzah. Okey, huruf hamzah ni dia special. Dia satu tapi dia special ya, huruf hamzah. Nama dia huruf hamzah. Okey, jadi ini pelajaran kita pada hari ini ya. Kita akan tengok bagaimana nak menulis huruf hamzah dan kita nak kenal ya huruf hamzah. Mungkin ada nama murid-murid atau pelajar-pelajar semua nama Hamzah. Huruf pun ada nama Hamzah juga ya. Ini nama dia huruf hamzah ya, huruf hamzah. Okey, murid-murid semua, mari kita tengok perbezaan huruf hamzah ya, perbezaan ataupun apa yang ada pada huruf hamzah ni untuk kita kenal lebih lanjut lagi ya. Baik, kita tengok yang pertama. Okey, huruf hamzah ya, huruf hamzah ini juga ada pada huruf Arab dan ada juga pada huruf Jawi ya. Baik. Jadi huruf hamzah ni boleh juga ditulis ya, dia ada ditulis dalam Al-Quran, memang dia ada ditulislah dalam Al-Quran, hadis, perkataan-perkataan ataupun kalimah-kalimah dalam bahasa Arab ya. Tapi dalam Jawi pun dia digunakan juga ya, huruf hamzah. Dan kalau tak silap ustaz, okey, ni dalam daftar susunan huruf Jawi ni memang dia ada huruf hamzah, nampak ya. Okay. Selepas ha tu ada hamzah, nampak bawah tu, hamzah kecil tu dia ada tulis hamzah ya, dia memang ada tulis huruf hamzah lah ya. Jadi huruf hamzah ni memang didaftarkan dan masuk dalam penulisan untuk Jawi ya. Baik. Seterusnya kita tengok kategori. Okey, kategori huruf hamzah ini adalah huruf separa bulat. Okey, kalau kamu tengok di dalam buku teks kamu, okey, di dalam buku teks pelajaran khot, okey, kita tengok huruf separa bulat.
Kamu boleh tengok muka surat muka surat 22. Okey ni, tengok ya. Muka surat 22. Okey, ini muka surat 22. Dia tulis kat sini huruf-huruf separa bulat ada 7. Jim, ha, kha, cha, ain, ghain dan nga ya. Jadi dia tidak ada tulis hamzah. Okey, sebenarnya hamzah ni dia tak termasuk dalam kat sini dalam buku teks ni ya, sebab dalam huruf hamzah ni dia kira macam dikategorikan ni baru ya. Jadi memang dalam buku teks kamu ni tak ada, dan dalam buku teks kamu ni pun dia tak ada dia tulis huruf hamzah sebagai satu panduan untuk menulis. Macam titik-titik ni macam contoh huruf mim. Huruf mim ini dia ada titik-titik dia kan, kaedah ada, tapi huruf hamzah ni dia tidak ada. Jadi memandangkan sebab dalam belakang buku teks kamu ni, buku teks tahun 1 ni dia ada tulis kat belakang sini huruf hamzah. Ya, nampak? Ni. Okey, ni. Huruf hamzah ni, jadi dia ada tulis kat situ. Jadi ustaz wujudkan jugalah ya, ustaz buat juga video ni supaya kamu dapat tulis huruf hamzah tu dengan baiklah ya, insya-Allah. Jadi ustaz tuliskan juga di sini. Jadi kita letakkan kat sini kategori huruf hamzah ini sebagai huruf separa bulat. Kenapa ya? Kenapa dikategorikan huruf hamzah ini sebagai huruf separa bulat? Dan mungkin satu hari nanti mungkin ada pendapat yang kata huruf hamzah ni mungkin huruf yang bersegi dan sebagainya. Tapi setakat ini yang ustaz sudah tanya beberapa orang guru pakar khat, dah berbincang bersama dengan mereka, bersetuju untuk diletakkan hamzah ini sebagai huruf separa bulat. Kerana apa? Kerana okey, ini sebab dia. Okey, huruf hamzah ini pada asasnya diambil daripada kepala huruf ain. Ini cerita tentang huruf hamzah. Asal usul huruf hamzah ya, asal usul huruf hamzah. Huruf hamzah ni dia punya asal usulnya dia daripada kepala huruf ain. Okey, kita tengok pula huruf ain. Huruf ain ini dia adalah huruf separa bulat daripada dia punya kepala sampai dia punya badan. Okey, kepala dia pun separuh bulat, badan dia pun separuh bulat. Separuh bulat tu ya, nampak dua. Ustaz dah potongkan dua bulatan tu kat situ. Dan huruf hamzah ni dia diambil ya daripada kepala huruf ain. Tapi dia ubah sikitlah dia punya bentuk tu kan. Nampak dia ada perubahan sikit. Dia tak sama lah macam kepala huruf ain, tapi asasnya itu diambil daripada huruf kepala ain. Daripada kepala huruf ain tu dia diambil kat situ, dijadikan huruf hamzah. Jadi sebab itulah huruf hamzah ini bagi pendapat ustaz, dia adalah huruf dikategorikan sebagai huruf yang separa bulat ya. Mungkin kalau ada penambahbaikan dalam buku teks kamu nanti, ataupun dia dimasukkan silibus baru ke, ataupun ada perubahan dalam buku teks kamu, mungkin dia kata hamzah ini huruf separa bulat ataupun bukan. Nanti kita akan automatik apa yang ustaz sampaikan ni dia tak samalah ya, dia terbatal nanti. Cuma di sini dalam buku teks kamu ni dia belum ada lagi dikategorikan huruf hamzah. Jadi di sini ustaz letakkan sebab dalam buku teks ni dia ada tulis kat belakang ni. Jadi ada soalan juga daripada pelajar-pelajar, huruf hamzah ni macam mana ustaz? Kan huruf hamzah ni dia kategorinya macam mana? Kalau huruf lain ni semua ada kan, huruf lain ni semua ada kategorinya, tapi huruf hamzah ni macam mana? Jadi itulah pendapat ustaz bersama dengan selepas ustaz rujuk ya, bersama dengan guru-guru khat yang hebat-hebat yang lain, insya-Allah. Huruf hamzah ini daripada segi pendapat peribadinya adalah diambil daripada kepala huruf ain ya, kepala huruf ain ya, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita tengok kedudukan garisan. Okey, ini kedudukan garisan. Kedudukan di atas garisan. Huruf hamzah ini dia mesti berada di atas garisan. Okey, di atas garisan. Okey, kamu boleh tengok dalam buku teks kamu muka surat 58. Okey, muka surat 58 boleh tengok kat sini.
Okey, kita dalam kelas kita tak sampai lagi muka surat 58 hari tu kan. Sebab kita dah cuti PKP. Jadi ustaz tak sempat ajar kamu sampai muka surat 58 ni sebenarnya. Jadi ustaz sambung kat video ni lah ya. Jadi kat sini tengok muka surat 58. Huruf hamzah itu berada di atas garisan ya. Huruf-huruf di atas garisan. Okey. Seterusnya mari kita tengok perbezaan yang ustaz rasakan memang penting untuk semua pelajar-pelajar faham. Okey, di sini tengok huruf hamzah dengan kaf kecil. Kalau kamu mengikuti video ustaz pada yang sebelum ni, iaitu huruf kaf ya, penerangan huruf kaf dan huruf ga. Huruf kaf dan huruf ga. Pada video ustaz sebelum ni ustaz ada terangkan juga kat sini kan, huruf kaf ni. Kaf ni dalam dia ada macam kecil ni kan, dia ada setengah murid dia panggil dia kata ini huruf hamzah Jadi ustaz betulkan balik, huruf dalam ni dia bukan huruf hamzah. Ini adalah huruf kaf, kaf kecil, dipanggil huruf kaf kecil ya. Dan yang ini adalah huruf hamzah. Tengok kaf kecil dan huruf hamzah tu dia berbeza. Nampak tak ustaz tunjukkan kat situ? Yang ustaz tunjukkan anak panah warna merah tu, itu kaf kecil ya. Dan yang kita nak belajar hari ni adalah huruf hamzah. Okey, hamzah ni ya, pelajar-pelajar semua, huruf hamzah ni dia boleh berada di mana-mana. Ya. Huruf hamzah ni dia boleh berada di mana-mana. Dia boleh berada di atas, dia boleh berada di bawah, dia boleh berada di belakang. Dia mana-mana dia boleh. Ya, huruf hamzah ni dia special. Dia kecil, satu dia ni kecil. Dia ni kecil. Ya, dia tak sama, dia tak besar macam huruf lain. Dia ni kecil sikit sebab dia macam contoh huruf alif, dia boleh duduk kat huruf alif. Kan? Huruf alif kalau huruf ya, dia pun boleh duduk kat rumah bawah huruf ya. Jadi itulah dia huruf hamzah. Okey, kita tengok kedudukan huruf hamzah. Tapi sebelum tu ustaz harap pelajar-pelajar semua faham huruf kaf ya. Kaf yang dalam dia tu bukan huruf hamzah ya. Kaf itu dalam dia dinamakan kaf kecil. Kaf kecil, dan huruf hamzah ni dia lain bentuknya. Yang macam ustaz tunjuk tu, itulah yang kita akan belajar menulis tu macam mana ya. Baik. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh kedudukan huruf hamzah. Okey, ustaz bawakan sini surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah. Okey, kamu boleh tengok kat situ. Kita tengok pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, tengok iyya. Alif bawah dia ada hamzah kecil tu kan. Hamzah tu itulah dia hamzah. Hamzah boleh duduk kat bawah. Okey, contoh kita tengok pada ayat yang ke-7, siratal ladzina an'am tu hamzah ya. Hamzah tu berada pula dia di atas huruf alif. Tadi dia duduk kat bawah, jadi sekarang dia duduk kat atas. Dia macam itu kedudukan dia. Ya, ada juga hamzah ni dia duduk seorang-seorang. Ada dalam keadaan tu. Okey, jadi daripada segi kedudukan dan penggunaan huruf hamzah tu kamu akan belajar lebih lanjut lagi ya. Lebih banyak lagi kamu akan belajar berkenaan dengan huruf hamzah ni dalam pelajaran Al-Quran, dalam pelajaran tajwid, jawi ya. Jawi pun lagi banyak sangat berkenaan dengan huruf hamzah kan. Salah letak huruf hamzah, ustazah kamu ke ustaz kamu mesti salahkan. Sebab huruf jawi pun dia sensitif juga dengan hamzah ni. Kan, banyak dia punya cabang-cabang dia punya bahagian-bahagian, hamzah di atas, hamzah yang di bawah, hamzah setara dan sebagainya lah ya. Okey, tapi dalam penulisan khot ini kita akan memfokuskan bagaimana untuk kita menulis huruf hamzah dengan betul ya, mengikut kaedah gaya khot nasah. Okey, insya-Allah teruskan bersama dengan ustaz pada langkah seterusnya untuk kita sama-sama menulis huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik murid-murid semua, insya-Allah kita akan mulakan untuk menulis huruf hamzah ya. Baik. Ustaz akan mulakan dengan garisan di tepi. Okey, kemudian ustaz akan pilih nombor 5 sebagai garisan tengah dia. Okey, huruf hamzah dia berada di atas garisan. Jadi kita akan menulis di bahagian sini ya, atas ni, dan bawah ni dia tidak terlibat kerana huruf hamzah ni dia berada di atas. Dia berada di atas garisan. Okey, kemudian ustaz akan tulis dia punya titik ukuran ya, titik ukuran. 1 2 3 4.
Okey. 4 titik di sebelah kanan. Kemudian Ustaz tambah lagi 2 titik. 1. Okey. Okey, baik. Kemudian Ustaz tutup. Dia ruang dia memang dia kecil kan, tu je lah. Sebab huruf hamzah ni kan dia kecil ya kan. Jadi kita menggunakan 4 sebelah kanan sini ya, dan 2 Ustaz tambah 2 di atas lah. Okay, jadi Ustaz tuliskan nombor dia 1, 2, 3. Okey, Ustaz buat garisan satu lagi. Okey, belajar boleh cuba buat dulu garisan ni, buat dengan baik, buat dengan lurus, dan buat sekali dengan titik-titik ukuran dia. Okey, insya-Allah. Okey, untuk huruf hamzah ni Ustaz akan mula tulis di titik nombor 3 ni. Apa ya? Nombor 3, dan kemudian nombor 1. Nampak? 1 ya, nombor 3. Okey, kita akan mula daripada sebelah kiri ya. Yang ni sebelah kanan. Okey, kita akan mula daripada sebelah kiri sini. Okey, kemudian okey, tengok Ustaz tulis, Ustaz buat lakaran dulu. Okey, kita akan buat dia punya permulaan dia, kepala dia. Okey. 1, nampak sikit je. Okey, tolak sikit, kemudian okey, tolak ke bawah. Tolak ke bawah. Okey, berhenti. Buat sini. Berhenti. Okey, kemudian kita akan ambil daripada ujung ni. Ujung ni kita akan tolak ke bawah. Tolak sikit, dia punya ekor dia kecil je, dia tak besar. Ya, ekor dia kecil je. Okey, jadi Ustaz buat batu pensel hot, tengok. Okey. Yang ini ya, yang ini cuba dapatkan bentuk dia macam ni. Dia yang ini tajam. Ya, dia bentuk dia kalau Ustaz lukis kat sinilah, nampak. Ni macam ni, nampak. Ni ya, dia bukan macam ni. Tak. Ni dia tebal ya. Yang ni bila kita tarik macam ni, bila kamu tarik macam ni, dia tebal. Kita nak dia bentuk dia, kamu tolakkan dulu ke atas sikit je, tolak atas, kemudian turunkan. Ni kena pusing lah. Pensel kamu ni dia kena pusing, dapatkan dia punya tajam. Tengok Ustaz pusingkan. Sekali lagi. Tolak atas sikit, kemudian pusingkan. Dia macam tanda right terbalik ya, tanda betul terbalik. Nampak ya, baik. Kemudian Ustaz ambil daripada sini. Okey, ambil daripada sini, kemudian Ustaz tarik. Tarik sini, berhenti. Setengah titik sini, dapat berhenti. Kemudian Ustaz ambil daripada hujung ni. Okey, daripada hujung ni. Okey, nampak daripada hujung ni, kemudian Ustaz tarik pelan-pelan ke bawah. Dan dia ada ekor dia sikit. Okey, dia ada ekor dia, kecil je ekor dia sikit. Jangan dia tarik ekor dia panjang. Tarik ekor dia sikit. Okey, Ustaz buat lagi sekali ya. Kat sebelah sini, tengok. Okey, tolak atas sikit. Tengok ya, mula dia tolak ke kiri sikit je. Kemudian turunkan. Okey, kemudian tolak ke kanan. Ambil daripada sini, tolak ke kanan. Tengok, dia berada di atas garisan ya. Nampak? Okey, kemudian ambil daripada sini. Ambil daripada sini, tolak ke bawah. Tolak ke bawah, dan ekor dia kecil je, sikit je. Jangan buat ekor dia panjang. Ekor dia buat sikit je. Dan dia jangan, ekor dia tu dia tak boleh lebih daripada yang kepala ni. Ya, kamu jangan tarik ekor dia panjang. Sikit je. Dan kalau dia tarik panjang, nanti dia tak cantik lah. Dia salah kat situ. Ya, panjang yang dia punya bawah ni, dia sebenarnya 2 titik. Nampak? Itu. Okey. Ni dia huruf hamzah. Senang je, tak susah, insya-Allah. Ya. Jadi lepas ni jangan buat huruf hamzah macam ni. Kan? Ini dia tak betul, kan? Jadi buat huruf hamzah untuk khot nasah ya, untuk khot nasah. Okey. Ustaz buat sekali lagi. Ustaz buat kat sini. Ustaz
kita buat satu garisan. Okay, nampak kat situ. Dia mesti nipis tu. Nampak, dia mesti nipis. Kemudian tolak ke kanan. Yang ni di sini. Sini ni nipis. Nipis. Ni sikit je dia punya ekor dia. Jangan buat besar, jangan jangan buat dia panjang. Jangan kamu tarik sampai sini. Tak ya. Kecil je ekor dia. Okey, lagi. Okey, itu huruf hamzah ya, huruf hamzah. Dia tak sama macam huruf kaf. Kalau huruf kaf kecil tu dia lain kan bentuk dia kan. Huruf kaf kecil, contoh huruf kaf kecil dia macam bentuk huruf S. Dia lain. Ni lain kalau yang ni kaf kecil. Kalau yang ni huruf hamzah ya, dia ada beza. Okey, baik. Itu untuk penulisan huruf hamzah. Okey, senang je insya-Allah. Kita akan masuk kepada sesi latihan menulis huruf hamzah insya-Allah. Okey, pelajar-pelajar semua, kita masuk kepada sesi latihan. Latihan untuk buku aktiviti kamu ya, buku latihan kamu boleh bagikan garis kepada 6 bahagian. Okey, kemudian waktu untuk kamu buat latihan ni, Ustaz ingatkan lagi sekali, pastikan semua murid-murid buat dia punya garisan. Garisan Ustaz bagi buat guna pensel. Okey, pensel warna. Gunalah warna apa pun, yang penting dia ada beza dengan warna hitam. Dia warna terang. Hitam ni tak nak bagi samalah dengan warna buku kamu tu ya. Mesti ada beza dengan yang warna buku kamu tu ya. Baik, dia Ustaz buat dia punya garisan dan kemudian Ustaz buat dia punya titik ukuran ya, titik ukuran. Okey, kemudian buat lagi garisan dia. Ni kena buatlah setiap kolom, setiap bahagian kena buat macam ni ya, insya-Allah. Baik, kemudian Ustaz buat satu lagi garisan, satu. Okey, buat daripada sini kan, tadi kita mula daripada sini. Okey, buat naik sini, kemudian naik sini. Okey, huruf hamzah satu dah siap. Yang ni sebelah sini buat lagi lah ya, buat lagi sampailah bawah. Buat banyak-banyak sampai dia jadi cantik insya-Allah. Okey, selamat membuat latihan, selamat menulis hot. Buat santai-santai, buat dengan seronok insya-Allah ya, untuk mencantikkan tulisan kamu ni ya. Baik. Latihan kamu dah siap, boleh muat naik dalam Google Classroom dan kamu buat dalam buku aktiviti tu. Nanti tahun depan bawa buku aktiviti tu ya, kita akan belajar sambung lagi huruf bersambung ya. Kita akan belajar huruf bersambung tahun depan, tahun 2 ya, kamu masuk tahun 2. Kita gunakan latihan-latihan kamu ni ya, latihan-latihan yang kamu dah buat ni dalam buku aktiviti ataupun buku latihan ni. Ustaz akan tengok ya, Ustaz akan semak balik dan kita akan ulang balik sebenarnya huruf-huruf tunggal ni ya, sebelum kita masuk huruf yang bersambung. Okey, kalau buat dalam kertas, simpanlah dalam fail elok-elok ya. Semoga semuanya kita dapat berjumpa lagi nanti ya, tahun depan insya-Allah. Okey, itu saja Ustaz rasa dalam penerangan berkaitan dengan huruf hamzah. Selamat membuat latihan, jaga diri baik-baik ya. Semoga semua dalam keadaan yang selamat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jangan tinggal sembahyang, bangun awal pagi, buat kerja sekolah, jangan lupa baca Quran. Jangan lupa mendoakan kedua ibu bapa kita, jangan lupa ya, mendoakan guru-guru. Ya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang, iaitu video yang huruf yang terakhir kot ya, insya-Allah huruf ya, huruf
huruf ya, insya-Allah. Okey, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.